selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Dayang selaku pensyarah bagi kursus DH10103 Prinsip Falsafah dan Kaedah Sejarah dan rakan-rakan yang lain. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan tentang tajuk sejarah adalah sejarah, tidak wajar dianggap sains, apatah lagi sains yang tepat. Di dalam kumpulan kami terdapat 4 orang ahli yang terdiri daripada saya, Nur Ain Aniza, yang kedua Muhammad Nur Akmal, yang ketiga Azwan dan yang keempat Syaharah. Di dalam tajuk ini, kami telah memberikan pembahagian kepada 4 subtopik yang telah kami bincangkan bagi menyokong pendapat kami tentang tajuk yang kami kaji. Kita akan beralih kepada pengenalan, iaitu saya akan menerangkan tentang serba sedikit tentang makna sejarah itu sendiri. Sejarah ini merupakan ilmu yang diperolehi melalui kaedah penyiasatan, melalui penemuan, pengumpulan maklumat terhadap peristiwa silam dan juga masa lampau. Seterusnya, menurut Herodotus, sejarah merupakan kajian untuk menceritakan satu kitaran jatuh bangunnya seseorang tokoh. Selain itu, ianya juga turut berkait rapat dengan manusia itu sendiri, iaitu seperti aktiviti yang telah dijalankan oleh manusia. Akhir sekali, ia turut menceritakan dan mengupas perihal kehidupan manusia bermulanya pada zaman primitif hingga di bandar. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, ianya membawa maksud kepada asal-usul di mana peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau lamanya. Menurut Ibnu Khaldun yang itu merupakan tokoh peradaban, sejarah ini membicarakan tentang masyarakat manusia, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Seterusnya, kita akan menjawab persoalan kenapa sejarah itu tidak wajar dianggap sebagai sains. Di sini saya akan memberikan peluang kepada rakan-rakan sekalian untuk membaca slide saya terlebih dahulu. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut lagi tentang subtopik yang saya kaji, izinkan saya untuk mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Ain Aniza binti Zaidil. Nombor matrik saya ialah 23110345. Jadi saya akan mulakan pembentangan saya tentang topik utama saya, iaitu sejarah melahirkan ilmu pengetahuan sejarah. Di dalam topik besar saya telah bahagikan kepada 2 subtopik, iaitu yang pertama, adakah sejarah merupakan ilmu yang penting, dan yang kedua, aspek pemikiran sejarah. Beralih kepada topik utama saya untuk menyokong pendapat saya tentang soalan kajian, adakah sejarah merupakan ilmu yang penting? Ya, pada pendapat saya, sejarah merupakan ilmu yang amat penting. Hal ini dikatakan demikian kerana sejarah merupakan sumber ilmu pada setiap penulisan unsur sejarah bagi memahami setiap sudut penceritaan. Seterusnya, apakah contoh dan bukti bahawa sejarah ini merupakan ilmu yang penting? Dapat saya ambil contoh di mana manusia purba dahulunya telah menemukan beberapa hubungan yang bersifat empiris yang memungkinkan mereka untuk memahami sesuatu keadaan dunia. Selain itu, sejarah juga merupakan ilmu yang telah muncul serentak dengan permulaan kehidupan manusia pada alam maya kini. Tambahan pula, kita perlu tahu bahawa sejarah juga merupakan gabungan sesebuah entiti data, maklumat dan fakta, kerana kita tahu bahawa sejarah hanya bermain dengan fakta yang tepat. Seterusnya, menurut pengantar ilmu sejarah pada tahun 1995, dalam hal empiris, sejarah merupakan ilmu yang amat tergantung pada pengalaman manusia. Adakah sejarah memiliki objek yang tersendiri? Mengapa?
Hal ini dikatakan demikian kerana sejarah sebagai ilmu yang amat bergantung kepada pengalaman manusia yang dapat dijadikan sebagai ilmu fakta-fakta yang ada dalam penulisan sejarah. Di samping itu, ilmu sejarah mempunyai teori. Bagaimana? Sejarah mempunyai teori pengetahuan yang didapati dari objek sejarah yang berupa manusia dan waktu. Seterusnya, beralih kepada subtopik saya yang kedua, iaitu aspek pemikiran sejarah. Aspek pemikiran sejarah ini merangkumi pembentukan konsep, pembentukan prinsip, kefahaman, penyelesaian masalah dan membuat keputusan yang melibatkan kemahiran berfikir. Selain itu, aspek pemikiran sejarah ini dapat dijelaskan melalui penggunaan teori. Apakah fungsi penggunaan teori dalam sejarah? Fungsi teori ini adalah yang pertama, dapat membantu menemukan masalah yang hendak diteliti. Yang kedua, dapat menyajikan kategori dalam mengorganisasi data. Yang ketiga, dapat membuat ukuran yang berguna bagi dijadikan dasar dalam membuktikan sesuatu. Terakhir sekali, dapat menyediakan hipotesis yang berbagai bagi interpretasi data yang dapat diuji. Sebagai contoh, teori dalam aspek pemikiran sejarah ini ialah seperti intertekstualiti, dialogisme, tekstualisme dan fakta sosial. Dan akhir sekali, aspek pemikiran sejarah ini dapat membantu dalam memahami interpretasi, membuat imajinasi dan membuat rasionalisasi. Pembentangan ini akan diteruskan oleh rakan saya yang kedua, iaitu Muhammad Nokmal. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita teruskan dengan sejarah itu sebagai satu bukti. Pengkaji telah mendapati ada dua sebab dan dua persoalan yang pengkaji ingin kaji di dalam satu artikel yang bertajuk Sejarah Tempatan sebagai Subjek Novel Melayu Muktakhir. Persoalan yang pertama ataupun objektif pertama dalam sejarah itu sebagai satu bukti ialah mengapakah sejarah itu dianggap sebagai satu bukti. Yang seterusnya, apakah bukti sejarah yang penulis sampaikan di dalam novel. Kita mulakan lagi dengan sejarah itu adalah satu bukti. Hal ini dikatakan sedemikian kerana sejarah ialah peristiwa yang berlaku pada masa lalu ataupun masa silam. Sejarah juga merupakan hasil kajian daripada hasil kajian sejarawan mengenai peristiwa yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan negara. Menurut pendapat tokoh iaitu Muhammad Yusuf Ibrahim, sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Sejarah juga merupakan satu catatan ataupun rekod tentang sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Dari apa yang kita dapat tangkap daripada pandangan tokoh tersebut, sejarah berasal dari masa lalu dan masa lampau yang mempunyai fakta dan catatan peristiwa. Maksudnya, sejarah ini adalah satu fakta yang tidak dapat diubah dan ditokok tambah. Jika peristiwa itu telah ditokok tambah, maka ianya bukan menjadi satu bukti bahawa sejarah itu adalah satu bukti. Dalam konteks Islam, sejarah adalah satu peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu. Perkataan sejarah berasal dari bahasa Arab, iaitu sajarah, yang artinya satu pohon, atau sajarah an-nasab, yang berarti pohon silsilah. Sejarah ini dikatakan sebagai pohon kerana satu pohon mempunyai ranting, daun dan cabang bercabang. Semua pohon akan berasal daripada benih. Samalah juga dengan sejarah. Sejarah pada mulanya yang disebut sebagai fasa pertumbuhan, diikuti oleh fasa perkembangan
dan diakhiri oleh fasa kejatuhan. Seperti yang kita tahu dalam sejarah Islam yang kita pelajari, dapat kita lihat terdapat beberapa bukti sejarah itu adalah satu bukti. Sebagai contoh, Al-Quran merupakan satu bukti bahawa sejarah itu adalah satu bukti, kerana di dalam Al-Quran tertulis beberapa peristiwa yang bersumberkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah oleh masyarakat maupun manusia dan sesiapa yang ada di muka bumi ini. Dapat dijadikan satu contoh bukti bahawa sejarah itu adalah bukti ialah Batu Bersurat Terengganu. Batu Bersurat Terengganu ini merupakan satu bukti yang kukuh tentang kedatangan Islam di Nusantara. Okey, kita teruskan dengan yang kedua. Apakah bukti sejarah yang penulis cuba sampaikan di dalam artikel yang bertajuk Sejarah Tempatan sebagai Subjek Novel Melayu Mutakhir. Artikel ini ditulis oleh penulis-penulis yang tersohor. Bukti yang pertama yang penulis sampaikan di dalam artikel ini ialah Perjanjian Pangkor 1874, diikuti oleh pembunuhan J.W.W. Birch dan hierarki warisan takhta negeri Perak serta kematian Osborne. Kita mulakan dengan Perjanjian Pangkor 1874. Penulis sememangnya tidak boleh mengubah dan mengekalkan penulisan sejarah tanah air ini. Hari ini juga disokong dan diperakui oleh Malim Ghazali, sejarah hendaklah diperbetulkan demi kedaulatan bangsa dan negara. Dalam Perjanjian Pangkor ini terdapat 14 pasal yang berlaku satu penipuan. Hal ini telah menyebabkan berlakunya kesepakatan Raja Muda Abdullah dengan Sir Andrew Clark. Raja Muda Abdullah ingin ditabalkan menjadi Sultan Perak agar dapat memudahkan hasrat British untuk menjajah di tanah Melayu. Meskipun Raja Muda Abdullah ingin mengembalikan keamanan dan kestabilan Perak, tanpa baginda sedari, British cuba masuk campur dalam urusan pentadbiran di Perak. Okey, kita teruskan dengan pembunuhan J.W.W. Birch. Dalam peristiwa pembunuhan J.W.W. Birch ini telah menceritakan di mana telah mencetuskan satu perang Perak yang berlaku pada tahun 1875. Hal ini dikatakan sedemikian kerana perang ini berlaku akibat peranan residen tidak disenangi oleh pembesar Perak, termasuklah Sultan Abdullah. Mereka juga marah menurut Ishak Saad 2012. Mereka marah dengan sistem residen ini kerana kesetiaan kepada pemerintahan ataupun sistem tradisional Melayu Perak yang berasaskan sultan dan pembesar telah pun digoncang. Okey, dapat dilihat dalam peristiwa ini sejarah dapat dilihat daripada satu perkara dahulu yang menjadi sejarah untuk sesuatu tempat maupun sesebuah peristiwa. Seterusnya juga penulis telah menulis beberapa tentang hierarki warisan takhta negeri Perak yang dilakukan secara berperingkat dan dipimpin oleh sultan dan raja sebagai induk utama paling atas. Oleh itu, bukti sejarah dapat dilihat oleh pengkaji dalam sejarah tempatan sebagai subjek novel Melayu Mutakhir ini dapat dilihat melalui susun lapis hierarki pewarisan takhta di negeri Perak. Kita akhiri dengan kematian Osborne. Dalam kematian Osborne ini,
Urusan pentadbiran istana yang dipimpin oleh Tengku Imran berjalan dengan baik tanpa berlakunya campur tangan dari pihak luar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, hari ini saya ingin membentangkan subtopik saya, iaitu sejarah adalah dokumen. Kenapa sejarah ini dikatakan dokumen? Ini kerana isi kandungan dalam dokumen itu merupakan fakta-fakta sejarah. Dokumen juga wujud dalam bentuk kertas, image yang diimbas atau secara elektronik. Dokumen juga melibatkan fail-fail, laporan, catatan peribadi, video ataupun bahan fosil. Dan ini menyebabkan dokumen ini adalah sejarah. Okey, seterusnya, dokumen ini boleh dipindah atau diubah jika terdapat kesalahan. Dokumen juga dijadikan rekod atau bukti. Jadi maksudnya di sini, jika dokumen itu merupakan rekod atau bukti, ini adalah merupakan sejarah. Kerana dalam sejarah, bukti itu penting untuk sesuatu peristiwa. Okey. Dalam sejarah juga ia ada diterbitkan, dan sejarah itu ada yang tidak diterbitkan. Okey. Mari kita lihat contoh-contoh peristiwa yang mengaitkan dokumen itu adalah sejarah. Okey. Contohnya sejarah kemerdekaan, peristiwa batu bersurat. Ini adalah contoh-contoh dokumen yang dijadikan bukti atau rekod yang merupakan sejarah. Seperti yang kita tahu, sejarah kemerdekaan semua orang tahu, dan semua orang tahu pada tanggal 31 Ogos 1957 adalah tarikh keramat kemerdekaan bagi negara kita, Tanah Melayu. Okey, seterusnya, sejarah ini adalah sejarah. Sejarah adalah bukan sains. Kenapa sejarah bukan sains? Adalah kerana, mari kita lihat contoh sejarah ringkas Naning. Okey, di mana sejarah ringkas Naning ini telah dikarang, yang mana pengarang telah menyesuaikan teks berkait dengan tokoh dalam pembunuhan Residen British JWW Bridge yang melibatkan Menteri Laut Ngah Ibrahim, Sultan Abdullah dan Laksmana Wan Muhammad Amir, di mana teksnya berbunyi, apakan daya Datuk Maharaja Lela dan Sagor hanya ada keris, badik, golok, parang dan tombak. Sementara pihak Inggeris datang dengan meriam-meriam besar dan senapang. Semangat sahaja tidak mencukupi untuk menentang bala tentera Inggeris yang datang dengan askar-askar sepoi. Okey, di mana teks ini telah diubah kepada perbualan antara watak di dalam luka nering. Okay. Dapat dikesan bahawa dialog mengenai pensejarahan yang berlaku atas pahlawan Melayu menentang British. Pengarang cenderung menambahkan dialog yang dituturkan dan menunjukkan kreativiti untuk memanjangkan jalan cerita supaya tidak berlaku pertindihan dialog, tetapi diolah dari segi penceritaan baru, asalkan tidak lari dari penceritaan asal. Jadi maksudnya di sini,
sejarah ini boleh, dalam penceritaan ini boleh diubah, boleh diubah asalkan tidak berlaku orang kata maknanya yang lari. Ayat-ayatnya diubah untuk memberi kefahaman kepada semua lapisan masyarakat yang membaca, yang menonton. Jadi ini menyebabkan sejarah adalah dokumen, tetapi sejarah bukan sains, kerana sains memerlukan fakta-fakta dan tidak boleh diubah. Okey, satu lagi contoh yang mana novel Tengku Menteri karya Talib. Di mana kisah tentang peperangan Naning yang diketuai oleh Daula Said. Penceritaan yang dimasukkan oleh Abdullah Zakaria Ghazali mengenai sejarah peperangan Naning adalah ringkas dan padat. Jadi, berlaku perubahan dari segi jalan cerita dan penyesuaian terhadap teks melibatkan sejarah Naning dan luka Nering. Okay. Walau bagaimanapun, plot penceritaan masih sama antara kedua-dua teks. Jadi dua contoh yang saya berikan ini adalah teks artikel yang grup kami bentangkan. Jadi artikel ini menunjukkan bahawa sejarah itu bukan sains, kerana sejarah itu boleh diubah dan dipindah mengikut pengarang ataupun mengikut kepada pencerita itu sendiri, mengikut kepada pemahaman pencerita itu sendiri. Okay. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nusyara binti Iran, menomor metrik BP 23110280. Seterusnya saya akan menyambung bentangan rakan saya yang mana membincangkan mengenai hujah, adakah sejarah wajar dikatakan sebagai sains. Masuk kepada subtopik yang akan saya bentangkan. Subtopik tersebut ialah sejarah merupakan peristiwa silam dan mempunyai unsur tokoh tambah. Sejarah ia merupakan peristiwa lalu yang memiliki dunia tersendiri. Identiti masa lalu ianya perlu diambil iktibar. Sejarah juga merupakan cara hidup masyarakat terdahulu yang meliputi budaya, adat resam, adat istiadat, sistem pemerintahan, peristiwa penting dan sebagainya. Sejarah mungkin memiliki unsur tokoh tambah dalam penulisannya dari berbagai aspek seperti latar tempat, latar masyarakat, latar kehidupan, watak perwatakan dan sebagainya. Seterusnya, masuk ke dalam bukti yang terdapat dalam artikel. Bukti pertama ialah Samad Ahmad yang menulis Sulalatus Salatin 1797 yang berdasarkan peristiwa, tokoh, dan artefak. Ini jelas bahawa suatu sejarah merupakan satu peristiwa silam. Bukti seterusnya ialah peristiwa zaman pemerintahan dan penjajahan Kerajaan Perak. Penulis menyatakan terdapat dialog yang tidak dapat dipastikan kesahihan setiap bait dialog tersebut. Contoh lain, penambahan watak PC atau nama sebenar Raja Cik Ibni almarhum Raja Hitam dalam novel Luka Nering
karya Malim Ghazali Pike yang merupakan satu watak yang hanya direka berdasarkan imajinasi penulis. Di dalam artikel ini diketahui bahwa berlakunya penyesuaian teks novel Buccaneering sehingga berlaku sedikit perubahan dalam watak Sultan Abdullah dan J.W.W. Birch dalam peristiwa Perjanjian Pangkor 1874. Seterusnya, bukti di mana novel Buccaneering menerima pengaruh teks luar seperti hikayat-hikayat tradisional lain sebagai sumber awal penulisan novel. Teks asal Perjanjian Pangkor 1874 mengalami penambahan dalam klausa perjanjian tersebut. Penambahan klausa ini dikenali sebagai ekspansi. Oleh sebab itu, sejarah adalah tidak wajar dikatakan sebagai sains, karena sains adalah suatu perkara yang tidak boleh mempunyai penambahan fakta. Akhir sekali, saya akan menyimpulkan mengenai mengapa pengkaji berpendapat bahwa sejarah adalah tidak wajar dianggap sebagai sebuah sains. Hal ini demikian karena terdapatnya pelbagai aspek yang menerangkan bahwa ketiadaan hubungan kait antara sejarah dan sains. Antara aspek yang menjurus kepada sejarah adalah bukan sains, ialah sejarah dapat melahirkan pengetahuan ilmu sejarah, yang mana sejarah sama sekali tidak memiliki unsur ilmu pengetahuan mengenai sains. Seterusnya, aspek yang menjurus kepada sejarah adalah bukan sains, ialah sejarah merupakan satu bukti. Sebagai contoh, adanya batu bersurat yang mana ianya menjadi bukti kepada peristiwa silam yang berlaku dahulu. Hal ini dapat dibuktikan kerana batu bersurat tersebut mengandungi bukti-bukti sahih yang tidak dapat direka pada zaman moden. Aspek lain yang menjurus kepada sejarah adalah bukan sains, adalah sejarah merupakan satu peristiwa silam dan mempunyai unsur tokoh tambah. Jika dibandingkan dengan bidang sains tidak dapat ditambah atau mengalami unsur penambahan kerana ianya merupakan suatu fakta tunggal yang terbukti bagi sesuatu perkara. Aspek terakhir ialah sejarah adalah dokumen. Terdapat banyak jenis dokumen sejarah, yaitu manuskrip, buku-buku, dan sebagainya yang mengandungi unsur-unsur sejarah, namun tidak terdapat satupun manuskrip atau buku yang mengandungi tata cara atau ilmu sains. Oleh sebab itu, sejarah bukanlah sebuah sains, malah apatah lagi sains tepat. Hal ini dijelaskan dalam kajian pengkaji bahawa sejarah adalah sebuah peristiwa yang diperoleh daripada masa silam. Sejarah juga merupakan hasil penyelidikan yang dikaji oleh tokoh sejarawan yang menyatakan suatu peristiwa. Sejarah yang tepat mempunyai tarikh yang dinyatakan. Peristiwa sejarah yang tepat ialah satu peristiwa yang tidak
ditokok tambah oleh mana-mana penulis. Kesan daripada itu, sejarah yang asal dapat diperhati dan dipelajari oleh generasi muda pada masa akan datang. Malah generasi akan datang juga akan mengetahui sejarah yang tepat dan benar. Oleh itu, pengkaji berharap setiap bahan sejarah yang tepat dan benar perlulah dijaga dan diberikan perhatian agar bahan tersebut tidak akan ditokok tambahkan oleh pengkaji yang lain. Tambahan pula, diharapkan pihak sejarawan mengambil berat tentang sejarah tempatan agar sumber sejarah tersebut tidak akan hilang ditelan zaman. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.